Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana wa illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Okey. Untuk minggu kedua di kelas online kita akan teruskan ke subjek yang seterusnya. Kan? Alhamdulillah lah. Subjek apa hari ni? Subjek sirah. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, untuk hari ni, untuk subjek sirah, Ustaz nak kamu buka, tengok di buku teks kamu di unit 5, tajuk besar perundangan. Tengok nah. Perundangan Islam. Okey. Jom kita baca sama-sama. Islam ialah cara hidup yang sempurna. Pada awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menekankan dari sudut akidah, akhlak, ibadah dan perundangan. Okey. Seterusnya, perundangan Islam yang pertama dalam sejarah ialah pada tahun pertama hijrah bersamaan dengan 622 Masihi. Lama dah noh. Lah ni kita duduk di tahun 2021. Perundangan Islam yang pertama dalam sejarah kita, dalam sejarah Islamiah ni berlaku pada 622 Masihi dulu ni. Lama dah. Yang merupakan perlembagaan yang pertama bertulis di dunia. Siapa yang mula-mula buat? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak Nabi? Hebat nah? Alhamdulillah. Ia juga dinamakan Sahifatul Madinah ataupun Piagam Madinah. Okey. Yang seterusnya, jom kita tengok apa isi kandungan Piagam Madinah itu sendiri. Okey, yang pertamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui sebagai ketua negara. Yang keduanya, bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing. Maksud kita dalam ni, nak ikut agama masing-masing, tak ada masalah, tak ada paksaan untuk mereka-mereka yang bukan Islam ni untuk memeluk agama Islam. Tiada paksaan, tapi dengan cara yang hikmah, para sahabat dan juga Nabi kita, orang-orang yang bukan Islam ni akan tertarik dengan gaya hidup Islam, dan mereka sendiri akan mengucapkan kalimah syahadah itu. Hebat tak Nabi? Hebat eh? Okey. Bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Ini juga isi kandungan dalam Piagam Madinah, yang mana mereka telah pun berjanji untuk bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Tak kira lah kan, Islam ke, tak ke, kan, Yahudi ke, yang tinggal dalam kota Madinah bersama-sama akan mempertahankan kota Madinah itu sendiri. Yang seterusnya, hidup sebagai satu bangsa Madinah. Tak ada berkelompok-kelompok. Faham tak? Bila kelompok-kelompok ni, dia akan jadi macam tak mahu nak berkawan sangat. Kawan ni kelompok ni, kawan ni kelompok ni, kawan hak ni dia kelompok hak ni. Jadi tidak ada bersatu padu tu, tak ada. Faham tak? Lepas tu ditegah untuk bermusuhan. Ini kembali kepada yang tadi kan, kamu tengok, hidup sebagai satu bangsa. Bila tak ada semangat satu bangsa tu, dia akan jadi musuh lah. Dia anggap kawan tu musuh, dia anggap kawan tu musuh. Pasal apa? Tak ada semangat satu bangsa tu, tak ada. Jadi dia rasa orang lain tak suka dekat dia, dia pun tak suka dekat orang lain. Tak ada. Dah tu Nabi larang. Antara isi kandungan dalam Piagam Madinah tu sendiri. Faham? InsyaAllah nah. Okey. Dilarang berperang sesama sendiri. Ni juga antara isi-isi penting dah. Punca ya, apa dia?
Kalau tak ada persefahaman yang baik, akan timbul permusuhan, dan daripada permusuhan itulah akan tercetusnya perang. Itu yang Nabi larang. Faham? Yang Nabi larang pada ketika itu dalam kota Madinah, yang mana isi kandungan dalam piagam Madinah ataupun Sahifatul Madinah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, apa dia, keselamatan orang-orang bukan Islam terjamin. Ini juga dalam isi kandungan piagam Madinah. Bila kata Nabi ini mewakili kepada orang-orang Islam, tidak bermaksud orang-orang yang bukan Islam ni akan tidak terjamin keselamatan mereka. Nabi menjaminkan keselamatan seluruh masyarakat, seluruh umat yang ada dalam kota Madinah tu. Hang Islam ke, hang dak ke, semua keselamatan mereka terjamin. Faham? Alhamdulillah, nah. Okey, kita ke tajuk yang seterusnya. Langkah-langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentuk perlembagaan, perundangan di Madinah itu. Itu dia. Okey, langkah yang pertama Nabi buat apa? Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid bukan sahaja tempat untuk beribadah, tetapi ia juga dijadikan sebagai tempat untuk menyampaikan ajaran Islam, menyelesaikan masalah bersosial, dan turut dijadikan pusat pentadbiran. Di zaman Nabi dulu, nak cerita dekat kamu ni, di zaman Nabi dulu, dekat masjid tu kan, yang kita sekarang ni dekat masjid, kalau kita cerita masjid ni, sembahyang raya, sembahyang Jumaat, ceramah. Ni antara aktiviti-aktiviti yang kerap dilakukan di masjid sekarang di zaman kita. Tapi di zaman Nabi, semua apa-apa aktiviti, program yang dia nak buat, Nabi akan buat di masjid. Sedangkan pentadbiran Nabi pun akan Nabi buat di masjid. Betapa tingginya darjat masjid pada masa itu. Sekarang pun tinggi, tak apa. Kalau ni rendah darjatnya, ada bezanya cara Nabi membentuk perlembagaan tu. Faham? Alhamdulillah. Langkah yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Siapa dia kaum Muhajirin ni? Siapa dia kaum Ansar ni? Faham? Nabi bawa masyarakat Arab daripada Mekah ke kota Madinah. Mereka itulah yang digelar sebagai kaum Muhajirin yang berhijrah bersama-sama dengan Nabi. Kaum Ansar ini yang mana dah jadi yang merupakan penduduk tetap di kota Madinah itu. Apa yang Nabi buat untuk membentuk perlembagaan itu? Nak bagi jadi aman damai. Apa yang Nabi buat? Mempersaudarakan kedua-dua kaum ini. Faham? Ansar Nabi bagi jadi baik dengan kaum Muhajirin. Kan? Secara tidak langsung membantu kaum Muhajirin memulakan kehidupan baru di Madinah dengan pertolongan kaum Ansar. Bila mana dah jadi saudara, kaum Ansar akan tolong kaum Muhajirin akan tolong kaum Ansar. Betul tak? Alhamdulillah. Dan semua apa yang mereka buat tu, semuanya lillahi ta'ala, semuanya akan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan langkah yang ketiga, apa yang Nabi buat? Membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi untuk bersama-sama mempertahankan keselamatan Madinah daripada ancaman luar dan memberi jaminan bahawa mereka tidak akan diperangi. Ini antara langkah-langkah yang penting juga ni. Kalau Nabi tumpu kepada orang Islam saja, tak mustahil orang Yahudi itu akan perang dalam kota Madinah tu. Pasal apa? Tu kota mereka juga. Mereka pun merupakan penduduk asal di kota Madinah tu. Nabi datang daripada kota Mekah, berhijrah ke kota Madinah. Maka terbentuklah Sahifatul Madinah ini. Faham? Perundangan yang bertulis yang paling awal dalam dunia. Faham?
Hebat Nabi ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Bila Nabi buat macam ni, secara tak langsung, Nabi telah pun menjamin keselamatan kedua-dua belah pihak, Islam juga Yahudi. Nabi tak paksa lah kaum-kaum ni peluk Islam. Nabi tak paksa, tapi Nabi akan mendekati mereka dengan cara hikmahnya Islam itu sendiri. Dan mereka akan rasa tertarik dengan hebatnya Islam, dan mereka sendiri akan peluk agama Islam tu, insya-Allah. Alhamdulillah. Faham? Okey. Kata seterusnya kita ke kesan-kesan perundangan Islam kepada dakwah Islamiah. Apa dia kesan? Dia setiap apa yang kita buat ni ada kesan-kesan dia, betul tak? Mesti ada kesan-kesan dia. Biasanya kita tengok kesan-kesan bila wujudnya perundangan Islam itu sendiri, apa dia kesan-kesan dia? Jom kita tengok sama-sama. Bersesuaian dengan masyarakat majmuk yang berbilang kaum dan bangsa, sesuai untuk semua. Tak ada kata sesuai untuk kaum ni saja, tak ada kata sesuai untuk kaum ni saja, tak ada. Sesuai untuk semua orang. Faham? Tu hebatnya Nabi. Apa yang Nabi atur tu sesuai untuk semua, boleh diterima oleh semua. Mempunyai peraturan yang boleh dipatuhi oleh semua penduduk. Sama lah tadi yang Ustaz Mat tadi kan. Boleh dipatuhi oleh semua penduduk, boleh diterima oleh semua penduduk. Yang ketiga, apa dia? Boleh menyatukan masyarakat daripada pelbagai kaum dan bangsa secara tak langsung. Apa yang Nabi wujudkan ini telah pun menyatukan masyarakat daripada pelbagai kaum dan bangsa. Itu dia. Yang keempat, mewujudkan perdamaian dan menghapuskan permusuhan. Bila dah dijaminkan macam-macam ni, telah pun mewujudkan perdamaian. Akan wujud lagi tak orang-orang yang nak perang Nabi ni? Akan ada tapi kurang lah. Pada zaman tu ada lagi tapi kurang. Alhamdulillah. Dan yang kelima, mewujudkan keamanan kepada semua. Betul lah. Betul lah. Apa yang Nabi buat ni ada hikmah belakang. Apa yang Nabi cakap tu kan, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala belakang. Alhamdulillah. Yang ketujuh, membentuk politik dan mempertahankan negara. Ini dia akan membabitkan keseluruhan masyarakat. Dan yang terakhir, merangka persefahaman penduduk Islam dan bukan Islam. Bila ada macam-macam undang-undang yang menjamin kepada dua belah pihak, akan merangka persefahaman, akan saling memahami antara mereka. Islam, Yahudi akan saling memahami. Alhamdulillah. Okey, kita akan teruskan kepada prinsip penting perundangan Islam. Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukum. Maksudnya segala hukum yang diambil daripada apa? Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sunnah tu apa dia? Al-Quran apa dia? Al-Quran itu merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala As-Sunnah pula apa dia? Segala apa yang Nabi buat, segala apa yang Nabi cakap, itu semua sunnah Nabi. Kesatuan umat dan kedaulatan negara. Prinsip dia. Kebebasan bergerak dan tinggal dalam negara. Yang keempat, hak dan tanggungjawab mempertahankan keamanan negara. Hubungan baik dan saling membantu antara warga negara. Yang keenam, tanggungjawab individu dan pemerintah menegakkan keadilan. Dia tidak meletakkan kewajipan itu kepada pihak pemerintah saja, tapi juga kewajipan itu juga digalas oleh setiap masyarakat. Faham? Kewajipan untuk apa? Untuk menegakkan keadilan, benda-benda yang baik. Dan yang terakhir,
kebebasan beragama dan tanggungjawab terhadap orang bukan Islam. Nabi tak larang mereka semua beragama apa pun. Tapi macam yang Ustaz Ahmad tadi lah, akan ada pendekatan dengan cara hikmah daripada orang-orang Islam itu sendiri, daripada Nabi, daripada sahabat-sahabat Nabi. Okay. Alhamdulillah, saya rasa untuk kali ni kamu boleh hafal setiap bab-bab kecil ni, kamu boleh hafal 4 atau 5 poin untuk kamu jawab nanti insya-Allah. Pasal bab-bab ni antara topik-topik yang hangat juga akan dimasukkan ke dalam peperiksaan kamu nanti insya-Allah. Nah, hafal je 4 ke 5 poin insya-Allah nah. Dan saya rasa dekat tu dulu insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.